Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Tak maaf lah, lambat sikit live. Pasal tadi ada kes ulak tedung. Kat Puncak Haram ni ada ulak tedung. Biasa lah, kan? Banyak apa dia? Kat sini ada kawasan ladang sawit dulu. Ada ulak tedung 2 ekor. Kelang kabut kan sini pun. Malam-malam ulak tedung main nak masuk rumah tu. Ui, gila. Jadi malam ni kita live dalam rumah lah. Ulak tedung kat luar. Jadi pada semua berada-berada kat Puncak Haram, dekat mana Hill Park, dekat area sini semua, bandar Puncak Alam, hati-hati lah. Banyak ulak tau. Ulak tedung. Rumah korang ada ulak ah? Rumah korang ada ulak ah? Oi. Bayar. Apa semarak naga? Itu cerita. Lawan pun Nokia boba. Cerita aja. Ulak tedung, kita ada baby kat sini, risau kau. Biasa lah, kan? Kawasan dekat-dekat ladang kelapa sawit ni memang banyak ulak. Hati-hati lah pada semua yang ada baby, yang duduk kat bandar Puncak Alam ni, terutama dekat Eco Grandeur. Hati-hati lah. 2 ekor tadi kena. Dia ketuk pintu nak masuk rumah tu. Pantek tu lah. Tapi tak apa. Okay. Malam ni ada nak sambung sikit pasal isu exhaust bising, denda dan kemungkinan penjara. Apa pendapat korang semua? Tulis. Apa pendapat korang semua? Jadi terima kasih juga pada YouTubers yang telah mengambil intipati gua yang cakap tentang exhaust ni. Jadi bukan kita sudah bincangkan, kita bukan kata benda tu betul ke benda tu salah, bukan. Tetapi ada pro dan kontra dia lah. Tapi terpulanglah kepada pihak kerajaan. Tapi pada gua, penjara tu tak patut lah. Penjara tu tak patut. Saman-saman lah. Saman tu biasa lah. Saman tu biasa. Tapi penjara tu rasanya tak patut lah. Pasal exhaust bising sampai masuk penjara apa ni? Apalah exhaust bising masuk penjara. Tu penjara tu patut masukkan tu penyenayah banyak kat luar tu. Yang langgar lari, langgar orang, bawa wajah macam gila, rupanya bawa dadah. Tu masuk penjara. Kes-kes apa yang bunuh anak, itu masuk penjara. Yang bawa lari duit kerajaan, tu masuk penjara. Tak payah bicara bertahun-tahun. Unai betul. Orang kaya-kaya ni, padahal kes simple straight ya. Tapi dia punya pusing bertahun-tahun. Dah tukar kerajaan banyak kali pun tak masuk penjara lagi. Punai. Itulah Malaysia. Jenayah Kuala Biru ni sekejap kan masuk. Tapi jenayah Kuala Putih, palat. Okey, jadi apa pendapat korang? Sambung balik siapa yang tak sempat minggu lepas. Apa pendapat korang? Exhaust bising sampai masuk penjara. Denda tu kita okey. Tapi macam gua cakap, ada pro dan kontra dia. Sebab kita ingat exhaust ni, ada yang menggunakan exhaust ni sebagai alat ganti kenderaan yang tulen. Sebab spare part susah dapat. Jadi ada yang menggunakan exhaust brand accessories ni sebagai satu alat ganti untuk menggantikan alat ganti original yang mahal, kan? Ada juga yang menggunakan exhaust ni sebagai prestasi dia. Ada yang guna ni untuk bunyi. Yang bunyi ni yang sakit hati ni. Kita mak motor yang bawa kereta, kadang-kadang kita mak motor pun bawa kereta nak hantar anak pergi sekolah, hantar bini pergi pasar, kadang-kadang dia aduh, pening kepala. Kadang-kadang balik rumah tengah-tengah lewat malam, aduh, kadang-kadang dekat stesen minyak, pening kepala. Jadi golongan-golongan yang tak matang ni lah sebenarnya yang mewujudkan isu ni sekarang sebenarnya. Bukan kepada pemilik kenderaan yang ada exhaust yang orang kata exhaust yang bukan original.
So kita mohon pihak kerajaan, kalau nak saman tu rasanya tak ada isu. Tapi saman orang yang sewaktu dia main rem-rem tu, saman depa. Tak payah semua sekali kena, sebab kena fikir juga. Sebagai contohnya, ada juga syarikat motosikal yang berkolaborasi dengan syarikat exhaust. Sebagai contohnya Naja Blade 250, Naja Blade 250, sekarang ni EFI, yang kadang-kadang pakai kabel set R1 tu. Ada Naja Blade, dia kolaborasi dengan syarikat exhaust TBR, Twin Brothers. So macam mana pula tu? Naja Blade yang pakai TBR itu memang daripada kilang pakai TBR. Tak percaya tanya budak-budak Naja Blade. Memang nampak macam R6 kabel set je, tapi kau tengok exhaust dia TBR, itu original daripada factory. Tanya Naja, syarikat Naja Group, memang dia orang kolaborasi dengan TBR, Twin Brothers. Lepas tak lepas? Bunyi kuat. Takkan nak salahkan pemilik motosikal yang beli memang original Naja Blade, memang pakai TBR. Ada juga Harley Davidson yang CVO, yang Custom Vehicle Operation, CVO, yang mahal-mahal ni, memang datang-datang memang dah pakai Screaming Eagle. Macam mana? Tu factory custom. Ada syarikat pengeluar motor yang berkolaborasi dengan brand-brand exhaust. So takkan nak salahkan pengguna. Kemudian bagaimana pula dengan kenderaan-kenderaan elektrik yang langsung tak ada bunyi? Apa pula langkah kerajaan? Takkan nak biarkan motor elektrik ni senyap? Takkan nak biarkan kereta elektrik ni langsung tak ada bunyi? Lagi bahaya. Setuju tak? Kalau setuju, like. Kalau setuju, like. Kenderaan elektrik tak ada bunyi pun bahaya. Jadi sebenarnya, bahaya tak bahaya ni pada cara penggunaan kita. Sama juga dengan hal laju. Hal laju, semua kereta boleh pergi sampai 180, 200, tapi semua kenderaan boleh pergi laju. Tetapi bila masa kita gunakan tu, tengoklah speed limit. Kalau kawasan tu 40 km sejam, kau tekan 120, salah. Saman lah. Sama juga dengan bunyi motor. Waktu dia press tu salah. Saman lah masa tu. Tak payah pukul rata semua. Dan kita mohon tak payahlah sampai kena lock up, tak payah sampai kena penjara. Setuju tekan like. Sebab dia kata ganggu pencemaran bunyi. Tapi sekejap je. Kita fikir kalau kita lalu kat kereta tu, sekejap je bunyi dia, bukannya 24 jam. Tak ada lama pun. Kejap je. Macam bini kita meletih. Pok pek. Pasal jabatan alam sekitar. Saman lah bini kita. Pencemaran bunyi. Tapi tak saman. Biasalah tu. Biasalah tu. Pencemaran bunyi sekali-sekala. Tak payahlah masuk jail. Jadi mohon supaya kaji balik, supaya tak payah sampai masuk jail. Mana yang salah tu, saman dia. Saman dia. Okey? Maksudnya kita tidak membantah niat kerajaan, sebab ada bagusnya juga. Saman mereka yang mak rebik pek ni, mereka kata ni, bagus juga tu. Tapi tak perlulah sampai semua pemilik kenderaan yang menggunakan exhaust ni sampai semua masuk jail. Tapi macam gua cakap lah, dalam banyak-banyak blog pun, dia bukan saman exhaust pun. Macam yang viral gambar viral grup Harley, dalam minggu lepas. Ada satu viral gambar yang menunjukkan polis dengan sekelompok motor Harley Davidson. Diorang kata, ni polis dah mula saman Harley Davidson. Rupanya gambar tak betul, berita tak betul. Gambar betul tapi berita tak betul. Rupanya polis hanya tahan motor-motor Harley itu untuk saman plate fancy.
Okay? Jadi jangan gelabah sangat. Kan? Dan gua pun ada juga mendapat satu dua aduan daripada pengguna jalan raya motosikal yang mengatakan bahawa mereka dah kena saman sebab exhaust bukan standard, bukan original. Ada. Tetapi ini kita mohon pada pihak berkuasa, terutama pihak PDRM ataupun JPJ ataupun alam sekitar. Kita mohon sekiranya untuk mengeluarkan saman, ini gua bercakap bagi pihak Persatuan Mangsa Kemalangan Jalan Raya Malaysia, kita memohon pihak berkuasa supaya sekiranya ingin mengeluarkan saman terhadap kenderaan-kenderaan yang menggunakan exhaust tidak original ni, tolong bawa alat penentu ukur desibel. Okay, desibel meter. Sebab dekat overseas, polis-polis kalau nak saman, dia akan bawa desibel meter. Sebab dua kes yang diadukan pada gua ni, polis tu tak menggunakan alat meter. Dia tak tulis dalam saman tu, dia sepatutnya kalau macam dekat overseas, dia mesti tulis berapa desibel melebihi standard. Mesti, wajib. Dia tak boleh tulis dekat saman tu exhaust custom, exhaust bising. Tak boleh. Tak boleh. Sebab mana-mana pengguna jalan raya di luar negara, mereka boleh cabar balik saman tu di mahkamah. Dia boleh tanya, berapa desibel ni? Sebab waktu saman keluar, anggota tu tidak mengeluarkan desibel meter. Okey? Jadi kita mohon supaya perkara ini lebih telus. Kita memohon kepada pihak berkuasa, terutama anggota trafik, anggota JPJ dan juga alam sekitar. Alam sekitar selalu ada meter ni. Alam sekitar gua tak kisah sangat. Tetapi polis dan juga JPJ, bawa meter tu, kalau nak saman exhaust bising, tolong pakai decibel meter untuk test dan tulis di notis saman berapa desibel melebihi standard. Tolong tulis. Kadang-kadang pengguna dia pun tak tahu. Tak tahu berapa desibel meter, dia orang pun tak tahu. Dia orang beli je pandai, kan. So tolong tulis berapa desibel melebihi standard. Dan perkara ini memang dipraktikkan di luar negara. Maksudnya jangan keluarkan saman exhaust custom. Jangan keluarkan saman exhaust bising. Tak boleh. Tolong tulis dengan jelas berapa desibel melebihi standard. Itu kita support. Kita mohon ni supaya isu ni lebih telus. Maksudnya penguatkuasaan ini boleh dilaksanakan dengan lebih telus. Setuju? Setuju? Like. Okay. Satu lagi gua nak cakap, bagaimana pula dengan korang yang pencarum KWSP. Macam mana? Aishina 10,000, semua okey? 8 juta pencarum, semua dah boleh keluar 10,000. Dan ada sekarang ni tak ada masalah, syarat-syarat semua dah clear. Terima kasih kepada pihak KWSP memudahkan urusan. Okey? Terima kasih kepada pihak KWSP yang telah memudahkan urusan pencarum-pencarum yang terpaksa menggunakan duit sendiri untuk menghadapi saat sewaktu PKP ni. Terima kasih, salut kepada KWSP. Tetapi kita juga kena berhati-hati. Isu-isu scammers. Sebab banyak-banyak scammers sekarang ni, diorang tahu korang dah banyak dapat duit mengeluarkan KWSP dan korang banyak duduk work from home. So banyak menghabiskan masa di hadapan komputer. So apabila anda menghabiskan banyak masa secara online, scammer-scammer ni banyak berpusat secara online. So hati-hati. Kita dapat tengok banyak, kalau kat YouTube sekalipun banyak iklan-iklan cepat kaya, banyak diorang beli iklan. So berhati-hati, jangan terlalu percaya dan terpengaruh dengan iklan-iklan cepat kaya ni. Ada juga iklan game, gua tengok iklan game lah, benda boleh buat duit lah dengan game. Gua tak tahulah, tapi berhati-hatilah, berhati-hati dengan pelaburan. Tolong minta pendapat kawan-kawan yang terlibat dalam financial institution, dalam bahagian banking, dalam bahagian pelaburan, supaya mendapat info yang lebih jelas tentang pelaburan-pelaburan yang korang nak buat. Jangan dengar cakap orang, nanti silap. Orang yang beritahu info kat korang pun sebenarnya ejen. Okay? So hati-hati dengan scammer-scammer juga. Scammer-scammers, banyak penipuan berlaku secara online. Hati-hati. Okay? Bila dah ada duit tu, gunakan sebaiknya untuk benda-benda penting. Okay? Tetapi kita masih juga menyuruh pihak kerajaan supaya bantulah
bantulah gunakan, bagilah duit yang daripada keuntungan KWSP, sebagaimana hari ini KWSP pun dah cakap profit, berapa unjuran keuntungan dia. Apalah salahnya bagi pada pencarum, kan? Bagilah direct pada pencarum zaman Covid ni. Tak payah gunakan tabung hari tua. Itu baru kita salut. Itu baru kita respect macam mana kerajaan-kerajaan di negara maju, di Singapura, di Australia, sekiranya pendapatan tu kurang di waktu zaman PKP, kerajaan bagi duit kepada rakyat untuk survive, untuk sustain. Betul, di Australia sekiranya syarikat enterprise diorang kurang 30% ataupun kurang 50% income daripada hari-hari biasa, kerajaan akan cover balik. Kerajaan bayar extra 50% tu untuk sustain. Itu bagus. So, hati-hati. Okay, hati-hati dengan pengeluaran KWSP. Terima kasih juga pada KWSP sebab yang dah tukar CEO dia dan telah memudahkan urusan rakyat yang agak terkesan. Banyak lagi bidang-bidang yang masih tidak boleh buka. Banyak lagi bidang-bidang sektor-sektor yang masih terkesan. Sebagai contohnya kita tengok e-curve. E-curve nak tutup. Bulan depan e-curve tutup bro. Curve Damansara. Pada korang yang selalu lepak dekat e-curve, bulan ni adalah bulan terakhir korang untuk lepak dekat sana. Untuk lepak. Siapa pernah pergi e-curve, gua beritahu lu, mengikut maklumat yang kita dapat, memang e-curve akan tutup dalam masa tempoh sebulan lagi. So siapa yang nak pergi dulu ambil gambar selfie sebelum tutup. Ampak dah tutup. Ampak dah tutup bro. Yo Chuan dah tutup. Dulu budak-budak motor tu lepak Ampak. Yo Chuan karaoke bro. Ku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sedarku kebasahan. Curve, Yo Chuan. Korang budak-budak muda mana tahu Yo Chuan bro. Yo Chuan dulu tempat top bro. Ampak dulu atas bowling bro. Siapa pernah main game kat Ampak? Ampak dah tutup bro. Yo Chuan dah tutup. Sekarang e-curve pula nak tutup. Sebab apa? Sebab PKP ni menyebabkan banyak peniaga tidak boleh sustain. Banyak kedai-kedai terpaksa tutup. Okay? Jadi kita juga orang kata bersimpati lah kepada banyak peniaga-peniaga. Kedai bandel pun problem bro sekarang. Tadi gua baru lepak dengan budak bandel dekat Puncak Haram ni. Masih lagi tidak boleh berniaga dengan sebaiknya. Okay. Zaman ni. Betul bro. Ramai budak kata gua macam zaman ni. Zaman ni bro. Zaman ni kurus kering. Sia-sia ku korban selama ini. Zaman ni bro. Minat gua zaman ni. Gua minat zaman ni. Waktu lagu tu mula bersiaran, gua masa tu dekat Australia. Layan dekat Australia dengan lagu Slam. Dengan Syam main gitar. Sedap bro. Jadi pada peminat-peminat Slam, bilalah korang nak buat reunion balik. Semoga selepas PKP ni, kumpulan Slam boleh buat reunion balik. Okay? Banyak rockers pun sekarang ni banyak yang tak ada job. Banyak album sangkut, banyak single sangkut, banyak budak-budak budak-budak kru event, banyak tak ada job bro. Itu macam mana? Tapi kena berpada-padalah. Sebab pada gua, kalau berkumpul banyak sangat pun bahaya. Akan menimbulkan kluster-kluster baru. Akan menimbulkan kluster-kluster baru. So kita faham kenapa ada beberapa perkara yang kerajaan masih belum boleh luluskan. Sebagai contohnya event. Event yang memang gua pun sebenarnya tak berapa sokong lah buat masa sekarang ni. Setuju tak? Event. Ke korang setuju event patut buat? Event patut buat tak? Kau rasa macam nanti dululah.
Nanti dulu. Okay, ada sebarang soalan? Zama chip. Okay. Dan gua kena cerita juga pasal kes Sajat ni sebab telah melibatkan gua. Ni semua sebab yalah ada beberapa pukimak netizen. Kalau gua Jananik memang gua dah saman korang yang telah meletakkan muka gua, anak gua dengan Sajat yang telah tersebar luas di media sosial sehingga gua mendapat satu inbox yang bertanyakan sama ada gua tahu atau tidak di mana Sajat berada sekarang. Gua tak tahu bro. Okay? Gua tak rapat dengan Sajat. Gua tak pernah berjumpa Sajat. Dan Zakariah bukan Zakar itu bukan projek betul. Itu pukimak-pukimak yang netizen ni. Netizen yang telah memviralkan poster Zakariah bukan Zakar dan apa lagi satu, Lando I Love You. Satu telemovie kononnya. Dan itu telah mendapat perhatian daripada mungkin pihak yang mencari Sajat ni. Gua tak tahu pihak mana. Gua tanya jaiz ke, tapi dia diam. Okay? Gua mohon supaya jangan libatkan gua dan keluarga gua dalam misteri kehilangan Sajat. Sebab gua langsung tak tahu bro. Gua tak tahu bro. Memang sumpah. Gua tak. Projek filem tu palsu. Okay? Dan gua juga memohon supaya Sajat menyerah dirilah. Supaya Sajat menyerah diri kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa terutama jaiz boleh membuat siasatan. Okay? Dan gua dengar juga ada beberapa info kononnya, kita tak tahu betul ke tidak, ada beberapa pihak yang menyebelahi Sajat ni dengan melindungi dia. Melindungi dia. Gua harap perkara itu tidak benar. Sebab sekiranya Sajat di pihak betul, dia perlu ke hadapan dan menyelesaikan masalah ni. Sebab orang dah cek gua ni. Orang cek gua tanya pasal Sajat ni. Tanya gua tahu kat mana Sajat berada. Gua tak tahu. Tolong jangan tanya gua sebab gua tidak terlibat dalam urusan Sajat. Okay? Tanyalah siapa kawan dia tu? Alif Satar. Alif Satar memang kamcing dengan Sajat. Alif Satar dengan kawan dia Alif Aziz. Alif Satar memang pernah buat album. Jadi mohon Alif Satar, mohon Alif Aziz jangan terlibat dalam melindungi Sajat. Parah. Jangan terlibat dalam melindungi Sajat. Gua pun kalau polis keluarkan waran tangkap pada Lando, Lando turun. Kau tanya semua polis IPD Kelang Selatan. Kau tanya semua IPD. Lando gentle bro. Lando polis cakap lu ada kes bro. Gua datang. Hello? Lando ada kes kat mana? Okey gua datang. Sekarang gua datang. Lando gentle bro. Tanya mana-mana IPD. Tak ada hal bro. Tak ada hal bro. Tak ada hal bro. Caprice. Tak ada hal bro. Gua tak ada hal bro. Defam. Tak ada hal bro. Tak ada hal bro. What's the news today? Gua tak ada hal bro. So Sajat dan juga kawan-kawan dia, Alif Satar dan juga Alif Sukri, tolong jangan lindungi dia. Jangan terlibat dalam melindungi suspek. Nasihatkan dia, kawan-kawan dia nasihatkan dia supaya tampil ke hadapan dan menyerah dirilah. Sebab waran tangkap ni memang waran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa untuk menyoal siasat. Okey? Bagi clear. Kalau tak salah, lepas. Kalau salah, problem. Tu cerita dia. Okey? Okey, tu saja daripada gua Alam Zawi. Sekali lagi kita mohon kepada pihak berkuasa supaya tolong untuk membuat penguatkuasaan terhadap exhaust bising ni. Tolong dekat Lazada ada jual decibel meter. RM40 RM40 ada sehingga RM120 pun ada decibel meter. Supaya sekiranya saman dikeluarkan, gunakan decibel meter tu untuk tulis berapa decibel melebihi daripada standard operation dekat saman supaya penguatkuasaan kita lebih telus supaya budak-budak tak pening kepala. Ni apa pasal takkan pasal exhaust custom je, takkan pasal exhaust bising, berapa bising, mesti ada fakta-fakta yang support. Okey, dan juga kepada semua korang pencarum KWSP, semoga korang dapat menggunakan korang punya caruman yang dikeluarkan tu dengan lebih baik, dapatkan nasihat-nasihat daripada kawan-kawan yang terlibat dalam banking, dalam financial institution, dalam bahagian sektor investment, supaya
pelaburan korang tu lebih sampai, okay? Dan tidak terlibat dalam isu-isu skimak yang banyak berada dalam media sosial sebab diorang tahu korang ada duit dan korang banyak menghabiskan masa secara online sebab work from home. Okay? Itu saja daripada gua Alan Duzawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utuh tak kali. Utuh. Tag, share, like.